Harta sepencarian. Okey, ini antara topik yang agak hangatlah dibincangkan di kalangan masyarakat kita, terutamanya para wanita dan juga para isteri lah dekat luar sana. Jadi, apa maksud harta sepencarian ni? Mengikut enactment Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia, harta sepencarian ialah harta yang dimiliki oleh suami isteri sama ada secara langsung atau tak langsung semasa perkahwinan yang berkuat kuasa mengikut syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang Syarak. Ada tiga jenis harta sepencarian. Okey, yang pertama ialah harta yang diperolehi bersama dan diusahakan bersama. Okey, dan dia boleh menjadi sama ada sumbangan dia secara langsung atau tak langsung. Macam mana? Saya bagi contoh macam ni. Diperolehi bersama dan diusahakan bersama, sepasang suami isteri membeli sebuah rumah. Jadi kedua-duanya berkongsi untuk membayar deposit rumah dan kedua-duanya berkongsi untuk bayar loan rumah setiap bulan. Jadi itu maksud dia diperolehi bersama dan diusahakan bersama. Yang kedua pula ialah harta yang diperolehi bersama tetapi diusahakan secara tunggal. Contohnya ialah sepasang suami isteri membeli sebidang tanah kebun. Okey, maknanya isteri dan suami mengeluarkan modal lah untuk membeli tanah tersebut. Tetapi hanya suami seorang sahaja yang mengusahakan kebun tersebut. Jadi dalam kes ini, kalau ada tuntutan harta sepencarian, maka suami tadi akan mendapat lebih lah bahagiannya. Yang ketiga pula ialah kita panggil harta pembawaan. Harta pembawaan ni apa dia? Harta pembawaan ni contoh seperti seorang lelaki sebelum berkahwin dia telah memiliki sebidang tanah. Okey, tanah tu sama ada dia telah membeli tanah tersebut ataupun tanah tersebut dia perolehi daripada harta pusaka arwah ibu atau arwah bapanya lah. Setelah dia berkahwin, dia dan isteri telah mengusahakan tanah tersebut dengan membuat sebuah rumah. Jadi dalam rumah ni pula isteri yang buat loan daripada bank untuk membina rumah tersebut lah. Jadi ini kita panggil harta pembawaan. Harta yang dimiliki oleh seseorang sebelum dia berkahwin dan harta tersebut diusahakan bersama oleh isteri ataupun suaminya. Bilakah harta sepencarian boleh dituntut? Okey, harta sepencarian boleh dituntut bila berlaku tiga perkara lah. Yang pertama, apabila berlaku kematian pasangan, sama ada pasangan suami ataupun isteri lah. Jadi pasangannya boleh membuat tuntutan harta sepencarian. Yang kedua ialah apabila suami berpoligami, maka isteri yang pertama tadi boleh membuat tuntutan harta sepencarian. Dan yang ketiga, tuntutan harta sepencarian boleh dibuat apabila berlaku perceraian. Okay. Dalam harta sepencarian, ada dua perkara yang kita akan lihat lah. Sama ada sumbangan langsung atau secara tidak langsung. Okey, apa maksud sumbangan langsung ni? Sumbangan langsung ni apabila seorang suami, katakanlah dia buat loan, dia beli rumah tu, dia yang membayar loan rumah setiap bulan. Okey, dan itu adalah sumbangan secara langsung lah. Untuk secara tidak langsung pula, dari segi isteri tadi, katakan isteri tidak bekerja ataupun dia suri rumah sepenuh masa lah. Isteri tadi menyumbang secara tidak langsung ke atas pemilikan rumah tersebut dengan dia mencantikkan rumah tersebut, dia menjaga rumah tersebut, membersihkan rumah, masak untuk suami, menjaga pakaian untuk suami pergi kerja, semua itulah. Jadi dia menyumbang secara tidak langsung kepada pemilikan harta-harta suami. Dalam harta sepencarian ni sebenarnya dia perlu dituntut. Okey, dia perlu dituntut sama ada dituntut oleh suami ataupun isteri tadi. Jenis harta yang nak dituntut. Kalau rumah tu rumah jenis apa? Alamatnya di mana? Berapakah value rumah tersebut? Itu adalah dia perlu senaraikan harta-harta yang dia nak tuntut. Okey, dia tak semestinya automatik sepanjang perkahwinan harta si suami ni separuh sudah menjadi milik isteri. Bukan kita orang Islam, kita masih tertakluk di bawah undang-undang hukum faraid. Maknanya harta si suami ataupun suami isteri ni ada waris-waris faraid yang berhak yang mendapat bahagian daripada harta pusaka mereka. Kita bukan seperti menggunakan undang-undang untuk non-muslim lah. Kalau non-muslim memang dia akan cakap what's yours is mine. Tapi kalau dalam Islam, no, what's yours is not definitely mine. Okay, I kena tuntut. Si isteri atau suami ni kena tuntut dululah di mahkamah. Cara-cara untuk mendapatkan harta sepencarian ada dua cara. Okey, dua cara sama ada. Yang pertama, membuat deklarasi harta sepencarian. Membuat dokumen bertulis, deklarasi harta sepencarian semasa kedua-dua pasangan suami isteri ni masih berkahwin ataupun salah seorangnya masih hidup. Ataupun kita akan buat semasa kedua-duanya sedang bahagia lah, kalau orang cakap. Okey, cara yang kedua untuk mendapat harta sepencarian ni perlu dibuat tuntutan harta sepencarian di mahkamah. Sama ada macam yang saya sebut tadi lah, sama ada jika pasangan meninggal dunia, pasangan berpoligami, untuk suami berpoligami ataupun berlaku perceraian. Selalunya tuntutan cara kedua ni lah yang makan masa sedikit. Okay? Sebab si pasangan tadi tu sama ada sudah meninggal ataupun sudah bercerai ataupun berpoligami ni, prosesnya makan masa sedikit sebab dia perlu dilakukan di tuntutan di mahkamah. Jadi perlu hire lawyer, peguam, dan si isteri ni dia perlu, kalau katakanlah si isteri ni dia tidak menyumbang secara langsung kepada pemilikan harta tersebut, dia perlu membuktikan sumbangan secara langsungnya kepada pemilikan harta. Jadi apa dia boleh buat? Contohnya kalau dia nak tuntut rumah yang diduduki bersama tu, katakan rumah banglo kan. Jadi apa dia boleh buat ialah dia perlu membawa dua orang saksi lelaki Muslim lah untuk membuktikan yang dia memang ada menyumbang
secara tidak langsung lah ke atas pemilikan ataupun tambah nilai ke atas harta tersebut. Jadi dia boleh panggil sama ada jiran lelaki ataupun dia boleh panggil imam surau atau masjid khairiah di tempat yang dia tinggal ataupun ketua kampung lah kalau ada ketua kampung. Dan yang terakhir sekali, jika berlaku tuntutan harta sepencarian ni selepas kematian, dia memang akan memakan masa yang lama kerana si isteri ataupun suami tadi dia akan menentang waris-waris kadim yang lain dari segi tuntutannya, sama ada dia akan menentang ibu mertua, bapa mertua, adik-beradik arwah suami ataupun anak-anak sendiri pun ada juga kes macam ni. Jadi dia bukan saja makan masa yang lama tapi dia berisiko untuk memporak-perandakan silaturahim di antara waris-waris. Jadi semasa masih hidup, kedua-dua pasangan suami isteri masih hidup, jika ada harta yang nak buat deklarasi harta sepencarian, maka buatlah semasa masih hidup ataupun semasa masih berkahwin. Jika ada sebarang pertanyaan mengenai harta sepencarian ni, insyaAllah saya akan jawab. Boleh drop saja soalan di ruangan komen.